Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang Maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Jadi malam ni kita masuk tajuk baru, iaitu azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Jadi kita tak semayang lagi, tapi dekat-dekat nak semayang dah lah. Kalau masuk azan, iqamah ni hampir-hampir dengan nak semayang dah lah. Tajuk semayang. Tapi masih lagi maksudnya sebelum nak semayang muqaddimah. Azan juga satu tuntutan fardu kifayah. Maksudnya sebahagian buat tu yang lepas, maksudnya lepaslah tuntutan. Di segi hukum sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut, dan sunat ain, sunat atas diri bagi orang yang nak sembahyang sunat. Kalau dia baca, dia dapat pahala lah. Dia azan atau iqamat, dia dapat pahala untuk persendirian. Tapi di segi hak hukum, fardu kifayah. Tuntutan tu besar jugalah azan ni. Tuntutan yang termasuk dalam sunat yang sangat-sangat dituntut. Kelebihannya besar dah, macam kita sebut sebelum ni. Nabi beritahu dalam hadisnya, siapa yang mengetahui kelebihan azan dan duduk saf yang pertama, maka nescaya mereka akan buat undi. Macam pilihan raya tu Pak Nak. Nak mengundi, ingat tak mengundi hari tu? Nak tempel bendera, kena ceramah, kena turun longkang ke apakah? Nak mengundi tu, nak raih pengundi, sangguplah buat apa. Sama lah macam ni kelebihannya. Nabi kata kalau dia tahu kelebihan azan dan duduk saf yang pertama, nescaya mereka akan buat undi. Jadi hak saf pertama tu insya-Allah boleh kita berebut. Tapi hak azan tak perlu rebut lah. Kerana azan ni dah dilantik dah oleh pemerintah. Dilantik. Selalunya kalau surau tak dilantik lah. Kalau masjid ni dah dilantik dan dah diberi elang dan sebagainya. Cuma kita tak dapat pahala hak azan tu, cuma kita dapat pahala menjawab azan. Jadi kalau kita dapat pahala macam mana orang yang melaungkan azan, jawab macam mana
bila azan tu. Jadi kita dapat pahala lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan. Tak boleh kita nak reka-reka. Azan ni satu benda yang telah disyariatkan. Dia ada dia punya syariatnya, hadis nabinya. Apabila azan ni dilaungkan oleh sahabat Nabi namanya Bilal. Bilal yang melaungkan azan. Peringkat permulaan ketika berhijrah ke Madinah, ketika tu nak suruh azan ni masing-masing bagi cadangan lah. Ada yang bagi menyalakan api, ada yang meciup macam trompet dan sebagainya, cadangan-cadangan. Maka Sayyidina Umar mencadangkan seru dengan semayang. Mai semayang macam tu lah kot, no? Hayya ala salah macam tu lah. Sayyidina Umar cadangkan supaya diseru mai semayang. Masuk waktu seru mai semayang, macam kita lah ke, ada lah seru semayang. Hayya ala salah, marilah semayang, itu seru semayang. Tetapi dimimpi oleh Abdullah bin Zaid, seorang sahabat Nabi bermimpi. Ni kalimah-kalimah azan ni dimimpi oleh seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Dia mimpi. Mai mengadu dekat Nabi, Nabi membenarkan mimpinya. Tu hak kita duk azan lah ni. Azan Allah Subhanahu Wa Taala memimpikan dekat seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid mimpi. Lepas Abdullah bin Zaid ni datang bertemu Rasulullah. Rasulullah membenarkan. Kan hak sunnah Nabi kita sebut dulu ada 3. Yang pertama, sabda Nabi. Nabi bersabda, Nabi berkata. Yang kedua, sunnah Nabi ialah perbuatan Nabi. Nabi rukuk, Nabi i'tidal, Nabi sujud. Sujud Nabi macam mana? Perbuatan Nabi. Kita bukan boleh reka-reka, kena ikut cara Nabi. Tu seorang sahabat Nabi semayang, Nabi suruh ulang lagi. Semayang lagi, Nabi suruh ulang lagi. Semayang lagi, Nabi suruh ulang. Dia pun selenda, tak boleh buat apa dah. Maka Rasulullah beritahu, rokok dan sempurnakan rokok kamu. Tu kata Nabi sebut, orang yang mencuri, sejahat-jahat orang ialah orang yang mencuri dalam semayang. Dalam semayang pun mencuri. Sejahat-jahat orang yang mencuri ialah dia mencuri dalam sembahyang. Dalam sembahyang pun dia curi. Curi apa? Dia tidak menyempurnakan rukuk dia. Dia tidak menyempurnakan sujudnya. Macam mana kita tengok dalam video tahun bila tu di Indonesia ke apa sembahyang tarawih. Oi. Berapa minit? 20 rakaat, 7 minit. Sembahyang dia. Tengok daripada entah sembahyang tarawih ke sembahyang poro. Saat 7 minit. Kalau kita buat 7 minit penuh masjid Semeling ni 7 minit tarawih. Tidak, maksudnya sembahyang sah tak sah sebab tak sempurna. Tu disebut dengan rokok dan tumakninah. Kena tu bagi hak dia. Rokok dengan kadar tumakninah tu dengan lamanya, berhenti lama mana? Subhanallah, lama tu kena berhenti. Jangan rokok macam spring tu. Macam apa? Wiper tu, pandang wiper. Wiper tu. Wiper kereta kita tu lah. Kan hujan. Dia bukan berhenti saat dah. Macam wiper. Rokok berhenti saat. Dan lama berhenti lama mana? Subhanallah, lama tu. Berhenti jangan bergerak, diam tumakninah tu jangan bergerak. So dalam kadar lama masa, subhanallah. Tu kita sunat kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baca pula 3 kali. Sempurna tak? Sempurna dah lah.
Kalau sekali pun dah tomak ninah dah. Baca pula 3 kali. Ya, tu kena jaga. Jangan curilah sembahyang. Sembahyang tak sah. Macam melempah batuk di tangga. Macam sembahyang ni macam mau tak mau. Buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Sebab kita ni berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berhadapan dengan menteri, dengan bos kita, dengan raja kita pun, hari merdeka selalu saya sebut, ketika raja berdiri tu, ketika dengar lagu negaraku, negaraku, tengok dah hari tu di hak tahun sudah lah hak tahun hari tu ni di kedai mana depa pasang lagu negaraku. Bagus orang yang patriotik, menghormati negara, termasuk dalam sebahagian daripada iman iaitu cinta kepada negara. Bagus Tetapi kalau kita dengar azan ketika kita sembahyang, lebih kurang kita Allahu Akbar. Garu lagu negara aku tak pernah garu pun. Pernah tak nampak askar ke polis ke ketika duduk tengah-tengah kawat, tengah-tengah panas tu, ketika hari-hari merdeka tu, ketika raja duduk depan, ketika menteri-menteri duduk depan, nampak ada askar yang duk pegang senjata tu ketika dengar lagu negara aku? Tuan-tuan perasan tak dia garu tak? Tak no? Tak orang kalau garu pakai nanti kena usung kayu apa balok no. Kena. Tapi kita dengan Allah lebih kurang kita tuan-tuan. Rokok pun tak sah. Tu perbuatan Nabi ialah buat. Sama juga Nabi mengakui ni. Apa yang dimimpi oleh Abdullah bin Zaid, mimpi ni, kalimah-kalimah azan yang disyariat ni Nabi mengakui. Ketika itu Nabi panggil Bilal untuk dilaungkan azan. Bilal laungkan azan. Lepas habis azan, Sayyidina Umar mai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata, saya pun mimpi macam tu juga. Sayyidina Umar pun mimpi macam tu juga. Dua orang sahabat mimpi. Yang pertama, Abdullah bin Zaid mimpi hak pertama, mai mengadu dekat Rasulullah. Rasulullah membenarkan. Lepas tu Rasulullah panggil Bilal lakukan azan. Lepas azan, Sayyidina Umar mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya pun mimpi macam tu juga. Ni hak kita dah buat ni, kalimah-kalimah yang agung ni. Kalau kita kan bukan kata lagu negara aku, lebih daripada tu lagi. Kita macam mana agak-agak? Kalau saya sebut dah hari tu ni, kalau tuan-tuan pergi di Maidin ni, Maidin di Sungai Petani tu. Saya pernah pergi sekali waktu Zuhur. Waktu Zuhur kan asar. Ketika azan dilaungkan, cashier pakat berhenti habis. Kita pula, kita ingat nak berata nak bayar. Mereka berhenti buat. Berhenti rupa-rupanya azan mereka berhenti. Kita buat tak tahu. Saya dulu-dulu pernah pergi gunting rambut di kedai orang India. Masa tak azan tu, kata masuk waktu tak dengar azan tu, dia buka lagu dia lah. Lagu dia lah, lagu Tamil dia tu. Alomu inna puringgit. Macam mana? Mana? Nyanyi lagu dia lah. Adakah dia dah buka lagu Melayu ke? Dengar azan saja dia tutup ni raja. Ini dia kita kena hormat dia kata. Tapi yang malunya hak 2-3 orang tua duk luar tu. Dia duk luar tu. Hak orang kita tuan-tuan, hak orang India pun hormat ni azan ni. Ini bagus ini bagus Dia kata kita punya mak dia pagi-pagi buka pintu, dengar ini dia buka pintu maghrib masuk. Ini berkat dia kata. Dia pun tahu berkat tuan-tuan. Dia pun tahu berkat tuan-tuan. Kita pula buat tak tahu. Dengar azan kita buat tak tahu. Sedangkan dalam Al-Quran sebut orang yang beriman tu kata Allah, apabila disebut sahaja nama Allah, gemetar hati dia. Gemetar dah kita dengar azan. Tak dengar azab apa kot no? Tak rasa apa pun. Allah kata orang beriman tu kata Allah, disebut sahaja nama Allah, gemetar hati dia.
Rasa gemetar, rasa takut ni sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita buat tak tahu ke? Dengar lagu. Duk tengok TV ke apakah? Duk kerja ke apakah? Buat tak tahu. Orang beriman juga kata Allah disebut nama Allah gemetar. Dibacakan ayat-ayat padanya tambah iman dia. Oh, ni kalimah yang agung. Kita dah tahu. Kita kena hormatlah orang sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimah yang agung. Nama Allah ada 99 nama Allah. Masuk Allah jadi 100. Allah ni nama yang agung. Hari ni tak tahu dia duk viral ni. Hak gambar Kristian yang tak tahu lah betul tak betul dia duk hantar. Betul ke bandar? Kata orang Kristian dibenarkan untuk menggunakan kalimah Allah. Wallahu a'lam, dengar depa duk hantar. Wallahu a'lam. Depa boleh digunakan nama depa pergi mahkamah. Dalam perbicaraan tu depa menang, depa boleh letak kalimah Allah. Wallahu a'lam. Kita orang dak hantar ni bukan kadang betul, kadang tak betul, macam-macam lah. Wallahu a'lam. Kita dengar orang dak hantar dalam WhatsApp, Facebook dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Kalau betul-betul lah. Kalau tak betul, bayangkan tuan-tuan. Takut-takut letakkan nama Allah pada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Tu kita kena jaga tuan-tuan. Sebab apa orang boleh buat macam tu? Sebab kita orang Islam sendiri sebut nama Allah tak rasa apa, tak rasa gerun. Sehingga orang-orang yang bukan Islam boleh ambil kalimah tu letak pada agama mereka. Sedangkan memanglah Quran pun sebut. Orang bukan Islam pun Allah sebut dalam Quran, sekira ditanya kepada mereka, kata Allah dalam Quran, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya orang-orang Yahudi, orang Nasara tu pun kata Allah. Orang Yahudi pun kata Allah. Ahli kitab pun kata Allah. Sama juga di zaman Quraisy, zaman jahiliyah. Orang-orang kafir Quraisy jahiliyah, mereka bertemu mai tu ketika mana dia kata apa? Wallah, demi Allah, sekiranya aku jumpa Muhammad, aku akan pancung tengkoknya. Nama apa? Nama Allah dia kata. Wallah, demi Allah. Dia sumpah, demi Allah, sekiranya aku jumpa Muhammad, aku akan pancung tengkok dia. Kenapa? Sebab kita orang Islam tak ambil indah tentang nama Allah. Jadi hak agama-agama lain kalau betul lah, minta-minta tak betul lah kot, no? Minta-minta tak betul. Baik. Disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuk waktu. Ini kewajipan Bilal lah. Dia nak azan, pastikan masuk waktu. Dia nak mengumumkan bahawa sembahyang dah masuk waktu. Cuma kalau di zaman sahabat ada 2 azan. Kalau hari Jumaat tu azan pertama nak panggil orang-orang yang pekan-pekan berhenti untuk nak mai sembahyang. Sama jugalah waktu pagi, waktu sahur dia azan. Cuma hak kita di Malaysia ni sekali je lah. Maka kewajipan Bilal bila nak masuk waktu tu dia kena amanah. Ni kadang-kadang bulan Ramadan ni yang kesian orang puasa. Makcik, orang pakcik, orang tua-tua. Depa duk gaul nak makan ni. Yang Tok Bilal dia pi dia makan dulu. Tok Bilal dia makan buka puasa dulu, kena kurma, si tomato, sekali dia mai azan. Yang di kampung ni kan doa bila ke jam ni silap ke apa ke, dia balung dulu, minum dulu lepas azan, tak pergi makan minum sikit lepas pergi azan, tak pergi balung ni dia balung dulu, kena kurma kambing, kena ayam masak merah, kena 10 minit. Orang tua di rumah, awak tak masuk, awak lewat hari ni puasa azan dulu, kesian. Tu kita insya-Allah lah kalau nak masuk kita Ramadan tahun ni minta-minta lah kita dapat berkumpul macam ni. Amin. Mudah-mudahan tahun sudah ni sebagai pengajaran buat kita lah.
InsyaAllah ni hak mai malam ni semua pengalaman jadi imam belaka ni. Tahun ni insyaAllah Tok Imam jangan risau. Tok Imam di Semeling ni jangan duk risau. InsyaAllah ni semua bakal imam belaka ni. Takkan jajak sembahyang tarawih kot, takkan sembahyang seorang-seorang ke. Anak kita tu bakal bila yang duk selawat tu. Bakal jadi imam belaka dah. Sebagai pengajaran jugalah. Ada hikmah juga kalau tak jadi macam tu dulu, tak jadi imam kita ni. Mayang 40 tahun dah tak pernah jadi imam kepada isteri kita. Tak apa, walaupun tak apa, qul huwallahu inna a'tayna pun tak apa. Sunnah bini pun sampai 30, malam 28 do qul huwallahu inna a'tayna lagi. Bang malam ni 27 bang tukarlah inna anzalna ke apakah. Ni Lailatul Qadar ni inna a'tayna tukarlah. Ni malam Qadar ni. Nak dengar jugalah sebut nama Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia malu kat bini dia malam tu duk apa cerah tak tidur. Tak abaklah kat bini dia duk apa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa boleh ingat? Oh lega dia kata. Malam esok tarawih oh kemas tu dia balut dengan saban malam tu. Tak pernah balut saban. Boleh baca inna anzalna balut saban. Jubah malam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas Fatihah. Inna a'tayna juga. Tak boleh pian. Daripada dulu. Tak apa, inna pun tak apa, sunat. Yang pentingnya Fatihah tu. Jangan Fatihah pun tak betul. Contoh Fatihah, ada berapa huruf Fatihah kita sebut ni? Tuan-tuan ingat tak? Ada berapa huruf Fatihah? Ingat tak? Siapa ingat? Saya bagi RM1. RM1 nak cina. Ada berapa ayat? Berapa huruf Fatihah? Ada ustaz mengajar tajwid tak? Saya nak try hari tu ni. Satu masjid bukan kita nak ni saja. Orang hak macam ni tak apa, tak ada jawab. Tanya ustaz ada banyak tajwid. Dia pun lupa saya, dia ingat tapi dia lupa malam tu. Sebab tanya saya lupa. Hak ustaz mengajar tajwid lupa, kalau hak tak mengajar tajwid dia lagi no. Lepas tu dia pun buka ustaz 143 huruf. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tak boleh lebih. Kalau hak surah tak apa, silap sikit pun tak apa, sah mayang dia. Di Fatihah kalau 143 huruf, 143. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kena jagalah baik. Dia kata masuk waktu sembahyang fardu dan untuk menyeru orang-orang Islam supaya berkumpul mengejarkannya. Berkumpul apa? Dengan sembahyang jemaah lah. Seru tu bukan sembahyang di rumah, walaupun sah sembahyang. Sah sembahyang seorang-seorang pun sah, tapi hak tuntutan hak fardu yang lebihnya, apa-apa pun kita nak lebih tuan-tuan. Takkan kita tak mau lebih kok, ada tak? Macam kita ada buat contoh lah. Saya suka buat contoh bagi kita dapat satu kerja, dapat tuan diminta hadir ke syarikat kami untuk diinterview. Kita pun piah dengan tai, dengan songkok, dengan kemas. Kita pun masuk duduk. Jadi tahniah kerana tuan terpilih untuk bekerja di syarikat kami. Jadi pihak syarikat kami menawarkan satu gaji 1,000, satu gaji 27,000. Agak-agak mana kita nak ambil? Agak-agak lah kalau kita lah. Tuan diberi pilihan satu gaji 1,000, satu gaji 27,000. Agak-agak pandak macam mana tak? 1,000 27 kita berkata saya ambil yang 1,000 dah lah. Agak-agak yang interview kita dia kata apa? Dia kata ni mesti ni minum yang getung ni. Mestinya ni no. Mesti tak gila tak minum getung memang gila lah. Dia kata
Tak apa tuan, tuan tunggulah nanti kita akan hantar. Kita akan hubungi tuan. Kalau hubungi ni memang tak dapat. Apa-apa pun nanti kami hubungi tuan untuk bila nak mula raja. Dia memang tak dapat lah kalau tunggu hubungi ni. Pernah tak kita nampak kok jalan orang dah buat sepanduk tu, kami nak gaji rendah, kami nak gaji rendah, ada tak? Tak ada. Semua nak gaji tinggi. Ini tawaran daripada Allah, tawaran daripada Nabi. Nabi kata as-salatul jamaah afdal min salatil fazzi wa sab'i wa 20 darajah. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri, 27 darjah. Siapa nak bagi tuan-tuan 27 darjat? Dia ditanya dekat Nabi, ya Rasulullah, di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana? Nabi kata di antara langit dan bumi. Boleh bayang tak tuan-tuan? Tak mau kat kita tuan-tuan. Macam kita lah tuan-tuan. Contohlah, tu kadang-kadang kita kena tahu kelebihan amalan yang Nabi ajak pada kita. Contohnya Nabi kata orang yang baca lepas sembahyang baca amanah rasul sampai habis, sampai la yukallifullah, pahalanya macam dia qiyamul lail dan dijauh daripada gangguan syaitan. Habis Ustaz, tak imam tak baca, tak apa tak imam tak baca, tak apa tak imam tak mau, dia pahala tak imam besar dah. Kita baca masa mana? Masa doa. Contohnya tak iman tak baca lah aman rasul, tak iman tu ayat kursi tu subhanallah, tak baca tak iman tak apa, dia nak duduk depan pahala banyak tuan-tuan. Macam Perdana Menteri Haji besar tak? Menteri besar kita kecil belakang. Dia imam ni macam Perdana Menteri yang imam ni. Imam ni macam Perdana Menteri, gaji dia banyak, dia tak buat pun tak apa dah. Tengok dia mai-mai tu, lepas tu bila komat tu, lepas tu baru dia keluar imam ni. Ni hak kita, kalau tak imam tak baca, macam mana baca? Macam doa tu. Macam tak imam tak baca doa tu, kita baca amanar rasulu bima unzilai. Baca doa tu. Pahalanya macam qiyamul lail. Larang nak buat qiyamul lail kita. Witir pun tak mau buat, witir tengok puasa. Kita ingat kalau witir tu Ramadan lah. Tak no. Kalau witir ke Ramadan tu Ramadan sunat berjemaah, sunat baca kuat. Tapi hatta Ramadan tak sunat berjemaah, sembahyang seorang-seorang dan tak sunat baca kuat. Waktunya lepas sembahyang Isyak. Kalau kita nak ikut hak Sayyidina Abu Bakar buat lepas Isyak. Nak ikut Sayyidina Umar buat lepas bangkit malam lepas tahajud lagi ni. Tapi kita duk agak sembelih ni ikut Sayyidina Umar. Tu tak buat tu. Lepas Isyak anak tu, semua bakat bangkit buat malam. Tu nampak pagi-pagi nampak mengantuk tu. Kita sangka baiklah no. Baik. Supaya berkumpul mengejarkan, panggil mai sembahyang, hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Bayangkan, oi banyak contoh ni malam ni Tok Bilal ni hak mai malam ni dia dapat pahala banyak Tok Bilal. Tapi jangan cemburu kat dia lah. Kita juga dapat pahala, kita jawab macam mana azan yang dilaungkan macam tu kita jawab dapat pahala. Jangan duk sembang lah. Jangan sembang jawab. Ni waktu tu lah nak main WhatsApp pun tak berhenti kita no. Bangkit malam-malam habis bangkit tu batuk-batuknya bangkit tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma tu'lam ba'da nusyur. Dah bangkit buka handphone dulu kita no. Bukan sini lah, di Afrika no. Sini okey tuan-tuan. Kita tuan-tuan pagi-pagi tak buka Quran, buka tu dulu. Buka Quran tak apa, baca 2 minit pun tak apa. Kalau surah Al-Mulk tu kalau malam lah. Kalau malam tuan-tuan 5 minit takkan kita tak boleh bagi untuk makanan rohani kita. Makanan rohani kalau mengaji tuan-tuan ni, kalau kita mengaji kan kita kata makan sekali lah. Hak rohani kita malam ni kita bagi makan sekali.
Hak makan jasmani berapa kali ya? Hari ni. Pagi sekali. Pukul 10 makan lah. Pukul 10 makan pula. Tengah hari balung pula. Petang goreng pisang pula. Betul? Malam makan tak? Makan pula Zahir. 5 kali sehari. Makan rohani kita. Tak apalah malam ni main mengaji. Makanan sehari kalau kita hari-hari makan. Sehari makan pun tak larat rasa ni. Tu kadang malam nak baca Quran malam, nak bangkit malam-malam. Sebab apa? Hak rohani kita tak kuat. Tambah-tambah sini tak apalah dah mengaji. Setengah tempat seminggu sekali kuliah. Ada tuan-tuan seminggu sekali. Minggu sekali tuan-tuan bayangkan kalau makan seminggu sekali gerak macam mana? Merangkak ke apakah? Merangkak seminggu baru makan kira pula. Bayangkan kalau hak jasmani kita seminggu kada baru makan gagak macam larat dah. Puasa Ramadan pun pukul 6 tu terguling dah. Ni tak percaya ni tengok Ramadan ni. Tu pagi-pagi balung 3 pinggan. Tapi ada juga ustaz tahun ni alhamdulillah gak ya wan. Tak rasa lapar tu ni. Tipu bukan dia tu. Puasa mesti lapar. Kalau dia kata tak lapar tu bukan puasa dah tu. Dia berlakon-berlakon tu. Duk gotok kedai dah tu. Balik rumah weh. Tak larat lah. Tu lah bang. Malam makan sikit. Dia makan dah tu. Beratok dah tu berlakon lah. Makanan hak rohani kita kena bagi makan. Baca Quran. Baca sekurang-kurang kalau sehari 50 minit pun. Kalau surah Al-Mulk tu 30 ayat tu 5 minit Takkan 24 jam Allah bagi masa dekat kita. Tak boleh kita nak baca kalamnya 5 minit. Keluarga kita baca 5 minit. Tak boleh kita himpun semalam di waktu rumah kita. Sebelum tidur mai angah, mai kak long, mai acik, mai ajak isteri kita. Kalau ada isteri-isteri, ajak isteri kita. Kan macam tu nak? Saya berani jual madu bermadu tak apa nak berani. Sebab madu lebah. Kalau madu keluk dia gagah mana no? Madu lebah gigit. Baca 5 minit surah Al-Mulk baca 5 minit ataupun sekurang-kurangnya khatam Al-Quran. Macam mana Ustaz nak khatam Al-Quran? Baca 3 kul. Kan 3 kul sebelum tidur khatam Quran. Baca 3 kul khatam Quran. Takkan 3 kul pun tak boleh nak baca qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1/3 Al-Quran. Sebelum tidur Nabi kata so kita khatam Al-Quran baca 3 kali. Baik. Duk pikuk lain tuan-tuan habis Baik, hukum azan. Hukumnya ialah disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang. Sama ada sembahyang tunai ataupun qada. Ialah sunat muakkad ni. Kita hukumnya sunat muakkad. Sunat-sunat yang disangat tuntut. Sunat-sunat yang sangat dituntut untuk kita ni. Hak kita dapat pahala sunat muakkadah. Sunat-sunat yang sangat dituntut untuk kita buat. Pahalanya terah pada Allah Subhanahu wa taala. Muakkad. Alal kifayah. Alal kifayah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sebahagian macam kita sembahyang jemaah je lah. Fardu kifayah. Sebahagian buat tu lepaslah. Bukan semua kena azan dah. Tapi kalau kita nak sembahyang seorang-seorang, sunat kita azan, sunat kita iqamah. Cuma orang perempuan ingat jangan azan pula. Orang perempuan iqamah saja. Saat di rumah Allah, jenuh pula. Ustaz kata sunat muakkad, ni dia depa tak main noh ada dengar ke rumah lah. Main depa tahu lah, noh ada rumah. Dia kata ustaz kata sunat muakkad ni, azan ni, pakai rayuh semeling. Dia kata ustaz tu mengajak kata kena azan orang perempuan. Rumah ni Allahu Akbar. Jenuh kita tu imam ni. Jenuh jawab. Orang perempuan iqamat aja. Iqamat belanah. Azan orang lelaki tak duduk pergi azan pula. Mai hari tu tok Bilal tak larat. Tok Bilal kata suruh bini dia mai azan. Jenuh. Kan ustaz kata sunat muakkad orang perempuan sunat
iqamah saja. Azan tak sunat depa. Tak sunat azan untuk depa. Baik. Bagi suatu kumpulan tuntutan sunatnya terlaksana walaupun tidak laksana oleh semua ahli kumpulan. Macam kita sembahyang jemaah lah, kita buat ni hak sembahyang rumah tu lepas dah lah. Kita buat azan ni lepas dah lah. Tapi hak sembahyang jemaah ni jadi kita buat syih lah. Dia kata tak apalah hampa mai, kami tak payah je. Kita kata macam tu. Saya kerja malam, mai pagi. Sekurang-kurangnya kita buat syih, kerja kita buat syih boleh. Hak mai kerja pagi, mai malam. Hak kerja malam, mai pagi. Kalau boleh pagi subuh pun macam ni. Subuh macam ni. Senang kalau nak bagi ramai-ramai tuan-tuan. Tapi lah tak boleh ramai sangat lah. Dia ada hak-hak lah. Tapi boleh mai lagi ni. Cuma kalau orang perempuan, kalau dia mai tu, kalau nak jemaah, dia sunat jemaah di rumah orang perempuan. Tapi kalau mengaji, wajib dia mai juga. Kalau suami dia tak mengajak. Wajib kalau dia mai pun, suami dia larang pun dia mai, dia tak berdosa. Kerana talibul ilmi faridatun ada kullil muslimin nawal muslimah. Orang perempuan kalau tapi sunat minta izin lah dekat suaminya. Sunat. Tapi kalau suami dia tak bagi pun dia boleh mai hak fardu ain. Hak tuntutan hak fardu ain lah, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi bunyi dah tuan-tuan. Jadi kita ingat kita berhenti tertululah kita hukum azan tu. Sebab kita masih lagi SOP lagi, kena ikut dia punya peraturan. InsyaAllah nanti kita ulang balik tu, iaitu hukum azan. Tuan-tuan tanda tentu insyaAllah. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih, kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.